Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita pagi ini dengan bacaan doa. Okey, Amal, tolong baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yasir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Okey, terima kasih Amal. Okey, kita akan pergi kepada pelajaran pada hari ini ya. Sekejap, cikgu akan present. Boleh nampak tak? Ya boleh. Okey. Okey. Hari ini kita masih kepada modul 1. Okey, cikgu akan bagi besarkan sedikit lagi, bagi nampak lagi. Okey, modul 1. Pengenalan kepada perakaunan. Okey, standard kandungan ya yang kamu akan belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan 1.1 perakaunan, subbidang perakaunan, kerjaya dan badan profesional. Okey. Hari ini kita akan tengok kepada standard pembelajaran 1.17 iaitu menghubung kait fungsi perakaunan kewangan dengan penauditan dan pencukaian. 1.18 menyatakan maksud profesional. 1.19 menyenaraikan profesion perakaunan yang boleh diceburi. 1.110 menyenaraikan ciri-ciri accountant sebagai pemimpin. 1.111 menyenaraikan kod etika profesion perakaunan. 1.112 membincangkan syarat kelayakan untuk menjadi seorang akaunten bertauliah di Malaysia. 1.113 mengkaji contoh kajian kes yang boleh dikaitkan dengan etika profesion perakaunan. 1.114 menerangkan latar belakang badan-badan profesional perakaunan di Malaysia. Dan 1.115 menerangkan peranan utama badan kawal selia. Yang ni ialah apa? Standard pembelajaran. Okey, jadi daripada standard pembelajaran ni ya murid-murid, kamu juga diharapkan ya selepas pengajaran dan pengajaran pada hari ini, diharapkan murid-murid akan dapat ni lah menghubung kait fungsi perakaunan, menyatakan maksud profesional dan sebagainya. Boleh ke? Boleh. Okay. Jadi hari ni kriteria kejayaan pun ada berapa kat sini? Sampai 1.115 lah. Okey, sampai menerangkan peranan utama badan kawal selia. Okey, kita pergi dulu yang minggu lepas kan. Okey, kita tengok balik subbidang perakaunan. Subbidang perakaunan ada berapa Amal? Cuba tengok balik. Subbidang perakaunan ada berapa? Ada 4 kan? Pencukaian, penauditan, perakaunan kewangan, tu perakaunan pengurusan. Yang tu kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, hari ni kita buat ulang kaji sikit lah. Okey, daripada subbidang perakaunan ni ya murid-murid, kita hari ni kita belajar mengenai hubung kait. Daripada 4 tu ada hubung kait daripada dalam tu ialah pengauditan dan pencukaian. Apa tu hubung kait dia? Cuba baca Amal, pengauditan. Juru audit akan memeriksa secara menyeluruh dan laporan audit akan dikeluarkan. Laporan kewangan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian
dalam laporan audit adalah tepat dan boleh dipercayai kerana telah menepati semua piawaian para akauntan. Okey, yang tu kita panggil pengauditan. Audit ni maksudnya orang yang memeriksa. Okey, seseorang yang bekerja secara profesional iaitu seorang juru audit. Dia macam accountant tapi juru audit. Juru audit dia memeriksa. Jadi kalau kita sediakan penyata kewangan, dia akan periksa lah. Betul ke salah kan? Tepat ke tak? Boleh percaya ke tidak? Kalau dah laporan kewangan tu dia dah semak, barulah penyata kewangan itu kita serahkan kepada pencukaian. Contohnya lembaga hasil dalam negeri kalau kat Malaysia lah. Kenapa? Sebab daripada penyata kewangan yang telah diaudit ni akan digunakan untuk membuat tafsiran cukai. Okey, daripada itulah pendapatan boleh cukai selepas mengambil kira semua pelarasan cukai dapat ditentukan daripada penyata kewangan. Itulah dikatakan sebagai hubung kait antara audit dengan cukai. Okey, boleh? Amal? Boleh. Okey, seterusnya berkaitan dengan perkataan profesional. Sekarang kita selalu dengar orang kata profesional tak, orang ni profesional tak. Okey, profesional tu yang murid-murid, okey, saya bagi besar sikit lagi. Ada murid baru masuk ya, sekejap. Saya nak ni kan, saya nak bagi admit kat dia. Okey, selamat datang pelajar murid yang baru masuk. Untuk pengetahuan kamu ya, kelas kita pada pagi ni direkodkan. Okey, jadi cikgu nak bagi, walaupun kita buat secara online, tolong onkan kamera. Cikgu dah cakap kan, face to face. Jadi onkan kamera ya. Okey, profesional. Profesional merujuk kepada seseorang yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu dan menunjukkan komitmen dan minat yang mendalam terhadap kerjayanya. Jadi ada kepakaran, ada komitmen, minat, tu yang kita panggil dia profesional. Okey, satu kerjaya iaitu accountant. Sebab kenapa kita cakap pasal accountant? Sebab accountant ni dia prinsip perakaunan kan, salah satu bidang yang kamu boleh syeburi pada masa akan datang ialah accountant. Accountant ni pun golongan profesional. Maksudnya kola putih lah. Okey, dalam masyarakat kerana accountant memiliki kemahiran yang khusus untuk mengurus kewangan perniagaan, membuat pelaporan dan memberi pandangan untuk meningkatkan prestasi perniagaan. Saya rasa saya kena draw jugalah sebab nanti hampa tak nampak kan. Okey, kenapa? Memiliki apa murid? Kemahiran yang khusus. Okey, kemahiran yang khusus kat sini. Okey, dalam apa? Menguruskan kewangan perniagaan, membuat pelaporan, memberi pandangan. Yang tu sebab kita panggil dia profesional lah kalau accountant ni. Okey, kita tengok profession perakaunan. Jadi kan kamu jangan ingat bila ajar prinsip account ni kita jadi accountant je. Kan tadi kita belajar mengenai skop dalam perakaunan ni ada 4 kan. Kalau peringkat sekolah belajar skop 4 je lah. Okey, jadi beberapa profession perakaunan yang lazim di Malaysia ialah pertama ialah apa? Pertama ialah accountant. Juru audit tu apa murid? Memeriksa kita punya penyata kewangan dan sebagainya. Orang yang memeriksa. Awak suka tak kalau nak jadi pemeriksa? Awak tak nak buat, awak nak periksa je orang ni buat. Kalau awak minat jadi memeriksa, awak boleh jadi juru audit nanti. Okey, ataupun awak boleh menjadi nanti pengurus dana. Modal ke, saham ke kan. Okey. Kemudian boleh menjadi penasihat kewangan. Okey, 4 penasihat kewangan. Boleh juga menjadi ketua pegawai kewangan. Yang ni ialah profession perakaunan murid-murid. Ada banyak lagi. Okey, jadi
Dalam sesebuah organisasi itu, murid-murid, dalam sesebuah organisasi, akauntan boleh berfungsi sebagai seorang pemimpin kerana akauntan mempunyai kepakaran dalam pelbagai skop tugas. Kan tadi profesional, akauntan kan seorang yang profesional, jadi dia ada kepakaran dalam skop kerja apa ni? Antaranya perancangan dan pengurusan strategik. Kedua, pengimplementasian polisi. Ketiga, penambahbaikan polisi. Keempat, pengurusan bajet dan kewangan. Penyelesai masalah, perundingan, pembuat keputusan, pembimbing dan mentor, dan pembangunan sumber manusia. Tu antara skop tugas accountant. Jadi bukan calang-calang kan? Banyak skop dia. Okey. Seterusnya. Sekejapnya, murid-murid. Mana Hidayah? Hidayah hilang dah kau? Ya, hilang. Oh, keluar dah. Okey. Tak apa, kita tengok pula seterusnya. Amal, cuba tengok. Apa dia ciri-ciri pemimpin? Ada berapa ciri-ciri pemimpin ni? Ada 3. Ingat. Kalau cikgu dulu ni huruf I, ni huruf A, ni huruf A. Jadi apa? Ya. Ika. I-K-A. Ika. Okay. I-K-A. Ika. Ingat Ika je. Kalau ciri accountant ingat apa? Ingat Ika. Okey, ciri accountant. Ciri-ciri accountant sebagai pemimpin. Ada berapa? Ada 3. Okey, seorang accountant ni. Okey. Memandangkan seseorang accountant memikul tanggungjawab kepimpinan dan mampu mempengaruhi operasi sesebuah perniagaan dan organisasi, maka seseorang accountant perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan yang cemerlang. Dari segi sasiah, mahupun dari segi sikap kerjaya. Okey, jadi 3 ciri yang perlu ada ciri-ciri kepimpinan bagi seorang accountant. Sekurangnya ada 3. Pertama, integriti. K ialah credibility. A ialah accountability. Sebut Amal, sebut nombor I ni apa? Integrity. Okay. Credibility. Accountability. Okey. Kalau tengok di sebelah kanan ni ada info tambahan ni, maklumat, maksudnya ilmu tambahan lah nak. Seorang tokoh kat negara kita iaitu Tan Sri Anthony Francis Fernandez. Okey, dia pun dulu mengambil ijazah dalam bidang perakaunan kemudian dia jadi ahli ACCA, kemudian barulah dia membuat memperkenalkan perkhidmatan Asia lah, tambang murah kat Malaysia. Okey, dia pun salah seorang usahawan yang bermula daripada dalam bidang perakaunan dulu dia belajar. Okey. Kita tengok ciri yang pertama ni. Pertama I, cikgu cakap, apa dia? Integriti. Integriti ini apa? Yang ni paling penting. Accountant perlu bersikap jujur dalam semua hubungan profesional dengan pihak luar supaya tidak dikaitkan dengan laporan kewangan atau mana-mana bentuk komunikasi tentang perakaunan yang mengandungi kenyataan palsu dan mengelirukan. Jadi dia kena integriti, dia kena jujur. Janganlah buat kenyataan palsu dan mengelirukan. Itu yang dikatakan sebagai integriti. Okey, boleh ya murid-murid? Amal? Ya.
Okey, seterusnya kita tengok pula kepada ciri yang kedua. Okey, iaitu credibility. Credibility ialah apa? Keupayaan. Keupayaan accountant untuk menyampaikan maklumat perakaunan secara adil dan objektif kepada semua pihak yang berkepentingan dalam perniagaan. Jadi kat sini apa? Mesti berceritalah benda yang adil dan objektif ni. Kepada semua pihak yang berkepentingan. Yang kita panggil dia credibility. Berkeupayaan. Keupayaan. Bila keupayaan untuk sampaikan maklumat secara adil. Okey. Ciri yang ketiga ialah apa? Accountability. Jadi IKA. Accountability ialah kalau credibility ialah keupayaan, accountability ialah apa? Tanggungjawab individu atau jabatan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam perakaunan. Jadi accountability ialah apa? Tanggungjawab melaksanakan tugas. Tanggungjawab melaksanakan fungsi. Boleh kan Amal? Ya, boleh. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada cikgu warna lain pula ya. Etika profesion perakaunan. Okey, Amal baca Amal. Etika bermaksud prinsip-prinsip akhlak atau nilai moral yang menjadi pegangan seseorang semasa menjalankan tugas. International Federation of Accountants IFAC telah memperkenalkan kod etika akauntan profesional yang menggariskan 5 ciri etika dalam profesi perakaunan. Okey, kalau kat sini kita tengok ada beberapa ada berapa kod etika? Ada 5 ciri etika. Boleh? 5 ciri etika. Etika tu apa? Akhlak. Apa tu etika? Nilai moral. Okey, yang menjadi pegangan kita. Sebenarnya bukan dalam bidang perakaunan saja. Dalam apa-apa pekerjaya pun kita ada etika lah. Etika profession. Profession. Jadi kalau dalam bidang profession perakaunan ni ada 5 yang perlu kena pegang. Dia lebih kurang, dia ada tambahan sikit. Kalau macam tadi ciri accountant kan? Perasan tak? Saya ulang balik ya. Ni ciri kepimpinan accountant kan ada 3. Tu ciri kepimpinan. Jangan lupa, ciri kepimpinan accountant. Ni ialah kod etika. Tadi IKA iaitu apa? Integrity. Apa? K tu apa? Credibility. A, accountability kan? Dekat kod etika pun ada yang ni. Integrity. Integrity dia ada. Jadi dalam kod etika dengan ciri kepimpinan accountant tu ada satu benda yang sama kat sini lah, iaitu integrity. Okey, kita tengok nombor 1 kod etika yang pertama. Baca Amal, apa nombor 1? Kompetensi. Akauntan harus profesional, berkemahiran dan berkeupayaan untuk memberi perkhidmatan perakaunan yang terbaik terhadap pelanggan. Okey. Kod etika kod etika accountant profesional yang pertama ialah kompetensi. Kompetensi maksudnya profesional. Harus profesional. Berkemahiran. Berkeupayaan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Ada beza. Yang kompetensi ni mesti beri perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Itu kita panggil dia kompetensi. Memberi perkhidmatan yang terbaik. Ni dia punya ni. Memberi perkhidmatan perakaunan yang terbaik. Ini kita panggil dia kompetensi. K yang pertama ialah kompetensi. Okey. Yang seterusnya ialah integrity. KI ya. K. K
Okey, integriti, accountant perlu bersikap jujur dan telus tadi macam Tan Mo juga. Dalam hubungan profesional dengan pihak lain supaya tidak berlaku kekeliruan dan pemalsuan kenyataan. Boleh Ahmad Murid? Itu Ya. ialah integriti. Okey. Kod etika yang ketiga ialah K. Itu apa? Kerahsiaan. Ya. Kerahsiaan bermaksud akaunten tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat yang diperoleh kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan. Dia tak boleh bagi tahu kat semua orang. Nah, dia tak boleh dedah sebarang-sebarang. Okey. Jadi itu ialah kerahsiaan. Okey. Cikgu nak tanya balik Amal. Kod etika ni Ya. kalau tak ikut susunan boleh tak? Boleh. Kod etika Boleh. ni kadang-kadang awak ingat nombor satu ialah kerahsiaan. Tak apa. Okey? Dia tak perlu ikut susunan. Yang perlu ikut susunan apa? Kitaran perakaunan. Yang sebelum ni kita belajar kan, kitaran perakaunan kan? Itu kena ikut susunan. Kod etika ni kalau awak hafal dulu integriti, tak ada masalah. Baru awak cerita kompetensi, tak ada masalah. Asalkan ada kelima-lima kod etika ni. Okey, ketiga kerahsiaan. Keempat apa? Objektiviti. Objektiviti. Ya nah. Kiko tambah O lagi ya. O tu apa? Objektiviti. Objektiviti tu ialah accountant tu tidak boleh berkompromi dan berat sebelah serta tidak boleh terpengaruh oleh mana-mana pihak yang berkepentingan. Boleh nampak tak cikgu nak kena bagi besar sikit dah, cikgu takut nanti hampa tak nampak. Zoom. Boleh nampak ni Amal? Boleh. Okey. Jadi objektiviti maksudnya tidak boleh berkompromi ataupun berat sebelah. Tidak boleh. Tidak boleh terpengaruh. Tu nama dia objektiviti. Okey. Seterusnya ialah S. Apa dia S? Sifat profesional. Sifat profesional ni maksudnya accountant perlu mematuhi semua undang-undang. Dia kena patuhi peraturan lah. Kalau nak elakkan apa? Nak elakkan tindakan yang boleh menjejaskan profesion ini. Jadi apa kalau cikgu bagi senang ingat? Ada apa kod etika? Ada apa? Ada kompetensi. Okey, apa dia? Kompetensi. I tu apa? Integriti. K tu apa? Kerahsiaan. O tu apa? Objektiviti. X tu apa? Sifat profesional. Okey, jadi nanti lepas habis yang kelas ni ulang kaji balik. Apa tu lah kod etika ada 5 tu kan? Apa tu sifat profesional. Okey, boleh ya? Boleh. Saya tengok ada lagi tak pelajar yang baru masuk. Okey, belum. Okey, kita pergi pula lagi sambung. Saya rasa yang ni je kan sampai hari ni ialah untuk pelajaran pada hari ni kita buat sampai badan perakaunan kan. Okey, yang ni Amal senang je nak ingat badan perakaunan ni. Badan perakaunan ni ada 5. Ada berapa semua sekali cikgu cakap? 5. Ada 5. Okey, dia ada pecahan Badan perakaunan ada 5. Okey, nombor 1 pecahan dia ialah badan kawal selia. Kawal selia. Badan kawal selia. Okey, badan kawal selia. Tu dia punya pecahan. Maksudnya badan perakaunan ni dia ada pecahan. Nombor 1 badan kawal selia. Okey, saya tulis badan perakaunan ni dia nombor 1 kita panggil dia kawal selia.
Ustaz, saya nak cuba guna pen. Pen apa yang suami saya beli, Ustaz? Mana? Oh, dia beli writing pad ni, saya tak guna pula. Saya ni pun baru je nampak nak writing pad ni. Saya guna apa? Guna apa ni? Kalau guna ni maybe boleh lagi elok lah kot, Ustaz. Nah, tak boleh nampak tak? Okey kat sini Okey, badan kawal selia. Kawal selia ni, mana tu? Kawal selia ni ada satu. Kita panggil dia MIA. Saya padam balik lah. Tak apa-apa. Apa ni? Sekejap lah. Saya padam. Sekejap. Saya padam balik lah. Tak cantik So tak faham. Okey. Saya pergi balik sini. Saya draw balik Nampak ke yang cikgu buat benda-benda ni? Okey. Nampak? Okey, badan perakaunan ni dia ada pecahan dia. Dia ada pecahan kepada 3. Dia ada 3. Okey. Nombor 1 kita panggil dia badan kawal selia. Badan kawal selia. Nah. Ni badan kawal selia. Kemudian nombor 2 kita badan kawal selia. Nombor 2 kita panggil dia badan apa? Badan penggubal piawaian. Badan apa murid? Badan piawaian. Badan penggubal. Piawaian. Badan penggubal piawaian. Okey, badan kawal selia ni murid-murid ada 1. Okey, saya nak bagi warna lain juga. Okey, badan kawal selia ada 1 nanti kamu tengok. Nama dia MIA. Boleh? Badan kawal selia ada 1 iaitu MIA. Badan piawaian, badan penggubal piawaian ada 1 juga iaitu MASB. Okey, jadi dia ada 1 kat sini. Nama dia MASB. Sorry, saya kena buat padam. Bukan 2, saya kena letak kata 1 kat sini Okey. Okey, sini nombor 1 jugalah. Maksudnya dalam badan penggubal piawaian ada 1 juga badan. Kita panggil dia MASB. Okey, badan kawal selia ada 1 juga. Okey. Lepas tu ada lagi 1 badan perakaunan yang kita panggil dia apa? Badan profesional perakaunan. Badan apa? Profesional perakaunan. Badan profesional perakaunan. Okey, badan profesional perakaunan. Okey, tadi Okey, badan yang ketiga ni kita panggil dia badan profesional perakaunan. Kat sini murid-murid ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Nanti kita tengok. Jadi kalau badan kawal selia ada 1, badan penggubal ada 1, badan profesional perakaunan ada 3. Jadi semua sekali ada berapa? 4. Ada 5. Jadi ada berapa? Ada 5 lah semua sekali. Kan ada 5 je. Yang ni 5 ni nak kena baca ni. Okay. Baca dan ingat. Kita tengok satu-satu dulu apa dia. Okey. Tadi cikgu cakap badan kawal selia. Saya nak padam sini nanti kan keliru pula. Keliru kat sini. Okey. Tadi kat situ kan. Padam balik. Okey. Okey, badan kawal selia. Saya bagi on kan kamera. Okey, taklah.
Okey, badan kawal selia kita kata ada satu, kita panggil dia apa murid-murid? MIA. MIA. Okey, kita panggil dia Institute Accountant Malaysia, MIA. Kalau kamu perasan MIA ni dia tubuh taklah lama sangat. Maksudnya selepas merdeka. Pada tahun berapa? 1967. Nah, MIA maksudnya 67. Fungsi ni penting. Fungsi dia ada berapa? Ada 4 fungsi. Okey, fungsi yang pertama apa? Fungsi nombor 1. Menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli. Jadi nombor 1 ialah menentukan kelayakan. Menentukan kelayakan seseorang. Okey, kedua, menawarkan latihan, pelajaran dan peperiksaan. Boleh? Ketiga, mengenakan peraturan atas amalan profesion perakaunan. Keempat, apa dia? Mempromosi dan mempopularkan profesion perakaunan. Jadi ada berapa fungsi dia? 4. Ada 4. Okey. 4 dia punya fungsi je. Menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli, menawarkan latihan, pelajaran peperiksaan, mengenakan peraturan atau amalan profesion perakaunan, mempromosi dan mempopularkan profesion perakaunan. Itu MIA. Tak banyak murid, nampak macam banyak tapi ada 5 je badan perakaunan. Okey, yang kita belajarlah di peringkat sekolah. Okey. Nombor 2, kita panggil dia tadi cikgu kata apa? Badan Penggubal Badan Penggubal Piawaian. Okay, Badan Penggubal Piawaian pun ada satu je. Ada satu je. Kita panggil apa? Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia. Apa dia nama dia? MASB. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia. Okay, kalau kamu tengok kat sini nah, lembaga piawaian ni pun baru lagi. Lagi awal lagi yang terbaru kali. Iaitu pada tahun bila? 1997. Dia paling terbaru lah. Kalau yang tadi 19 berapa? Siapa ingat? 1967. Ni 97. 7 juga kat belakang. Tapi yang ni lagi baru lagi. 97. Okey, fungsi dia murid-murid ada berapa fungsi dia kat sini? Fungsi dia ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Fungsi lembaga piawaian ni mestilah berkaitan dengan gubal, terbit, semak, baiki piawaian. Boleh tak? Gubal, terbit, semak, baiki piawaian perakaunan. Kemudian bertindak sebagai penasihat kepada akauntan dan menentukan keperluan minimum dan garis panduan dalam penyediaan laporan kewangan. Yang tu kita panggil dia Badan Penggubal Piawaian. Okey, awak ingat, kalau senang je. Ingat gubal, terbit, semak, baiki, piawaian perakaunan. Nama pun piawaian kan? So piawaian akaun. Kalau kita dia baiki, mestilah sebagai dia seorang penasihat. Dan dia mestilah menentukan juga apa keperluan minimum dia dan garis panduan. Okey, yang tu ialah lembaga piawaian. Badan penggubal ada satu je. Kita panggil dia apa? Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia. Dalam bahasa Inggeris dia Malaysian Accounting Standard Board. Okey, MASB ni dalam bahasa Inggeris nak Malaysian Accounting Standard Board. Okey. Tapi kena tahu dua-dua lah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, yang ni yang badan profesional ni. Badan profesional ni ada berapa? Ada berapa badan profesional tadi cikgu cakap? 3. Ada berapa? Ada 3. Apa tu 3 tu? Okey, nombor 1. Kita panggil dia Institute Accountant Awam. Ada perasan tak? Tadi yang kalau badan kawal selia tu nama dia Institute apa dia? Institute apa? MIA tu, Malaysian Institute Accountant kan? Nampak perasan tak? MIA, Institute Accountant Malaysia. Tapi sini nama Institute Accountant Awam Bertauliah Malaysia. Dia tambah Awam Bertauliah. Nampak tak?
Institut Accountant Awam Bertauliah Malaysia. Dia tambah Awam Bertauliah. Nama dia MI. Dalam bahasa Inggeris dia adalah Malaysian Institute Accountant. Okey. Kalau kamu perasan badan profesion perakaunan ni ya, senang je nak ingat. Senang-senang sebab semua tahun semua yang dulu-dulu, lama-lama. Ni 1958, baru merdeka setahun. Ingat je, kalau yang awam, institut awam, accountant awam, dia dia tubuh setahun lepas merdeka. Okey, fungsi dia ada 3. Memajukan profesion perakaunan sebab masa tu kan baru lepas merdeka. Jadi mestilah ada satu badan atau institut yang dapat memajukan profesion perakaunan. Lepas tu dia melatih dan melahirkan akaunten bertauliah. Lepas tu dia juga melakukan penyelidikan dan pembangunan dalam perakaunan. Jadi kita panggil dia Institut Akaunten Awam Bertauliah Malaysia. Boleh? Boleh Amal? Okey, bagi murid-murid yang lain juga ya. Okey, seterusnya ialah badan profesional perakaunan yang kedua, kita panggil dia apa? CIMA. CIMA, Chartered Institute of Management Accountant. Ni lagi awal. Sebelum merdeka dah ada dah. 1919. Ingat 1919. Okey. Fungsi dia ada kat sini. Untuk pengetahuan, CIMA ni dia lebih dalam bidang apa? Kamu tahu pasal tak ni? Perniagaan. Maksudnya dia nak lahirkan accountant profesional yang mahir bukan setakat dalam bidang perakaunan tapi bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan. Manalah antara orang accountant ni nak terlibat dalam bidang perakaunan, jadi dia boleh masuk Chartered Institute of Management Accountant. Ni lebih dia bagi tahu pasal macam mana dia bidang pengurusan macam mana. Lepas tu CIMA ni jugalah dia mengkaji dan menangani perubahan semasa dalam perniagaan. Sekarang ni musim COVID-19 kan? Jadi fungsi CIMA inilah dia nak tengok perubahan dalam bidang perniagaan. Jadi yang tu kita kena pergi CIMA. Okay. Yang ketiga, yang terakhir sekali ialah Badan Profesional Perakaunan ialah apa? ACC. Itu ni pun baru juga 1904. Maksudnya yang badan profesional ni dia semuanya dulu-dulu punya. Tahun dah lama dah. Kan? Dekat sini ACC ni berpusat di London. Okay. Fungsi dia ni lah, antara fungsi dia ada banyak fungsi lagi tapi awak kena ingat kat peringkat sekolah menengah 2 fungsi ni. Memberi khidmat sokongan kepada ahli dan pelajarnya sepanjang kerjaya. Sokongan macam mana? Bagi latihan, bagi pendidikan, macam-macam lah. Khidmat sokongan ni dia punya ayat dia meluas dah. Kemudian memberi pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan amalan perakaunan dan etika dalam perakaunan. Boleh tak Amal? Boleh tak murid lain juga nanti? Okey, setakat itu sahaja nah yang kita belajar bagi kelas pada kali ini. Kalau cikgu cakap tadi, antara kriteria kejayaan selepas pengajaran dan pembelajaran pada kali ini, murid-murid akan dapat sampai ni lah terangkan apa tu. Silap bukan badan kawal selia lah. Badan perakaunan. Badan perakaunan dia ada badan kawal selia, badan apa? Badan penggubal piawaian kan? Badan perakaunan profesional. Jadi kat sini-sinilah. Okey ni boleh Boleh Amal? Okey, murid-murid yang tengok ulangan, cikgu harap boleh ikut untuk pelajaran pada kali ini. Okey, untuk pelajaran kali ini, cikgu nak awak buat nota sedikit lah. Okey, nombor 1 nota ialah ni. Nombor ni Nota nombor 1 yang ni lah, hubung kait ni. Boleh?
Okey, yang ni buat dalam buku nota, boleh? Hubung kait. Boleh tulis Okey, seterusnya Allah. Sekejap, cikgu bagi tahu. Sebab cikgu tu tak boleh lama waktu tu kelas, ada kelas lain juga kan pukul 9. Okey, seterusnya yang tak ya. Okey, yang ni ciri accountant, cikgu besarkan balik. Yang ni ciri accountant ni yang bulat-bulat ni, yang cikgu bagi rumus juga ni. Yang ni kena buat dalam buku nota. Boleh tak Amal? Boleh. Okey, yang ni bulat-bulat ni tulislah Ika, ingat balik. Kemudian kena buat yang ni pula, kod etika. Okey, buat dalam buku nota juga sambil baca ya. Kod etika, KIKOS dan badan kawal selia. Badan kawal selia ni tak payahlah salin macam ni. Awak salin tulis nama, badan kawal selia nombor 1, tubuh bila, fungsi dia apa. Fungsi dia yang apa, yang secara apa ni. Dapat buku teks lagi, Amal? Dah. Okey, walaupun kamu tak dapat buku teks, awak boleh tengok balik rakaman Google Meet ni, cikgu akan letak dalam YouTube lah esok hari. Okey, jadi awak boleh tengok balik dan boleh buat nota lah. Boleh murid-murid? Boleh. Okey. Cikgu ucapkan tahniah kepada Amal kerana mewakili kelas 4 account lah masuk ke kelas kali ni, dan tolong ajak ke kawan masuk kelas lah pada kelas yang berikutnya. Okey, kita jumpa lagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.